kita akan cuba ambil beberapa ayat saja kan yang ada dalam muka surat 60 dan juga muka surat 61 ni, soal Imran ni. uh, Okey, boleh dengar elok boleh dengar elok ke? Okey. Yang pertama kan ayat 78 tadi kan, bukan 79 tadi uh, jadi Allah SWT sebutkan pasal sebahagian daripada ahli kitab ni, dia cuba pusing-pusing kan, cuba putar belik kan, gunakan lidah mereka kan, uh, supaya benda yang tak betul, benda yang bukan daripada kitab tu disangka benda tu daripada kitab ni. Dan kemudian mereka ni kata bahawa benda ni adalah daripada Allah, sedangkan benda tu bukan daripada Allah. Jadi kemudian wa yaquluna 'alallahil kazib wa hum ya'lamun, mereka kata kepada Allah satu benda yang tipu, benda yang bukan daripada Allah, sedangkan mereka tahu apa yang mereka buat tu adalah bukan daripada Allah. Jadi itu macam perbuatan setengah orang-orang ahli kitab tapi bagi kita kan, sekarang ni kan, apa yang berlaku mungkin hampir samalah kadang-kadang tu kan, iaitu kadang-kadang orang Islam sendiri Jadi dulu musuh orang Islam ni ialah semasa di Madinah ni ialah ahli kitab Ahli kitab ni majoritinya ialah Yahudi Dan Yahudi ni ialah orang yang sangat licik lah kan, sebab mereka ni ada ilmu kan. Mereka ni bukan macam orang-orang munafik. Orang munafik tak tahu menahu tentang Tuhan, tentang apa dan sebagainya. Tapi orang-orang Yahudi ni, dia ni tahu. Jadi bila dia tahu dan dia tak boleh nak terima, jadi sikap, kita boleh katakan dah, sikap orang Yahudi ni ialah orang yang tahu tetapi tak nak terima kerana ada kepentingan. Orang munafik ni orang yang terpaksa terima kerana, tapi mereka tak nak terima kerana ada kepentingan mereka. Tapi orang Yahudi ni orang yang dah tahu tapi mereka tak nak terima kerana ada kepentingan mereka. Kepentingan mereka ialah mereka ni tak boleh terima Nabi Muhammad SAW ni daripada orang Arab kan. Jadi mereka nak ni Nabi ni daripada golongan mereka. Jadi mereka ni sikap yang jenis tak boleh tunduk ke orang. Walaupun mereka tahu bahawa benda tu adalah betul jadi kita sekarang ni kan, kita ambil jus daripada ayat ni, iaitu kita jangan kita kata benda ni orang Yahudi kan, tapi kita ambil sikap ni. Maknanya ayat ni bukan hanya khusus untuk orang Yahudi, tetapi Allah Ta'ala ni mencela sikap setengah daripada manusia kan, yang mana memutarbelikkan alam, mengatakan benda yang bukan kitab tu kitab, benda yang kitab tu bukan kitab. Maknanya benda yang datang dari Allah tu bukan datang dari Allah, ataupun kita boleh kata, ada yang kata halal tu haram, haram tu halal Dan mereka ni cuba putar menggunakan kadang-kadang tu ayat Quran juga kan. Jadi yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Supaya kita semua kata, ingat, dia ni daripada kitab, tapi sebenarnya benda tu bukan daripada kitab, bukan daripada Quran, bukan daripada Allah. Jadi mereka kata macam tu semua tu adalah dalam keadaan mereka tahu. Jadi ikhwas semua kan, itu pengajaran ayat 78 Jadi pengajaran pada kita kan, kita ni kena benar-benar strict lah kan dengan apa yang datang daripada Allah ni kan. Maknanya kalau benda tu kita tak boleh letakkan kepentingan kita dulu, kemudian kita cari dalil-dalil, kemudian cuba nak membetulkan apa ni. Jadi cara macam tu adalah cara yang tak betul. Bila kita ni nak mencari dalil daripada Quran, nak cari dalil daripada hadis Nabi SAW kan, kita kena letak diri kita ni kosong. Kemudian kita ambil Quran tu tanpa kita ada campuran langsung dengan nafsu kita kan, nafsu dan kehendak kita. Jadi kalau kita letak nafsu dan kehendak kita dulu, kemudian kita cari dalil kemudian, maka pada ketika itu kita hanyalah, kerja kita hanya menjustify, nak menjustifikan apa yang kita buat tu. Dan campurlah kan, bila kita tambah lagi dengan apa yang kita sebut hari tu kan, pasal jidal kan. Kalau berjidal lagilah teruk. Sebab berjidal ni biasanya kita ada ego kan situ, kita nak menang. Jadi kita mungkin akan gunakan Quran dan juga sunnah untuk membetul dan memenangkan pendapat kita, padahal pendapat kita tu mungkin salah kan. Tapi kita jadi macam memanipulate kan, ataupun memperhambakan Quran dan sunnah ni untuk menjadi alat menguatkan kita punya hujah. Sebab itulah cara kita kena kosongkan semua sekali kan. Kita kena drop semua
Tak ada satu pendapat pun. Kemudian kita letakkan Quran dalam keadaan atas satu kain yang macam bersih kan. Itu kita cerita pasal tisu kan. Ni bukan tisu, ni kita letak atas kain bersih. Maknanya pure kebenaran tu yang ambil daripada Quran letak atas kain tu. Tanpa ada, kalau tak dia akan jadi chameleon eh. Tahu chameleon eh? Chameleon eh. So chameleon ni sesumpah kan. Makna kita letakkan kain tu hijau. Jadi kita pun ambil kita ambil pokok tu. Sesumpah tu letak atas kain hijau tu. Automatik lah kain hijau tu jadi kain apa ni? Sesumpah tu jadi hijau kan. Sebab dia akan ikut warna tempat dia duduk. Jadi faham kan? Jadi apa dia? Quran tu macam, kita jadikan Quran tu macam sesumpah tu. Macam chameleon tu macam tu lah kan. Jadi tak boleh lah macam tu. Kita kena ambil, kita kena bersihkan kain tu. Kain tu jadi putih. Kemudian kita letakkan Quran dan kemudian kita kena ikut apa yang Quran buat tu. Itu baru betul lah. Bukannya kita mewarnakan Quran, tapi Quran tu mewarnakan kita. Itu nombor 1 ayat 78 Kemudian ayat 79 Allah kata tidak patut bagi seorang manusia yang apa ni, Allah Taala bawa kitab kepada dia dan juga bawa hukum kan, dan juga bawa nubuwah. Kemudian dia kata semua awak ni semua kena jadi hamba pada saya. Tapi hendaklah dia kata kunu rabbaniyin, hendaklah kamu jadi rabbani. Jadi penyanyi semua kan, penyanyi rabbani. Tu jamak tu kan. Taklah, itu lawak je kan. Rabbani maksudnya, maknanya kena kita jadi apa ni, orang-orang yang terikat dengan Tuhan, bersandarkan kepada Tuhan. You tahu kan, maknanya Rabbani ni kalau kita kata macam Malaysia, Indonesia, dia tambah ya kat belakang tu, maknanya orang tu adalah refer ke situ. Faham tak Bahasa Arab faham kot ni. Medi faham lah, Medi tu kan, dia panggil nisbah. Nisbah ni ialah, kalau Arab Arabi, Melayui, Yabani, macam tu kan. Apa maksud Yabani? Maknanya orang tu orang Jepun, maknanya macam tu. Jadi kalau tambah ya kat belakang tu makna tu dia adalah tanda kita ni bersandarkan kepada tu. Jadi begitulah kita kan, Allah SWT kata seorang yang datang, yang dapat kitab, dapat Quran, dapat hadis, dapat kenabian, maka dia tak boleh nak kata kepada orang-orang semua, jadilah kamu pengikut aku. Maknanya orang yang nisbah pada aku, maknanya kita tak jadi Muhammadan kan. Orang putih biasanya dia panggil Jesus kan. Orang Kristian ni panggil apa? Dia panggil, sebab dia ni Jesus Christ, so dia Kristian kan. Last kali dia panggil orang kita, orang Islam ni, sebagai Muhammadan. Padahal kita bukan Muhammadan, kita ni adalah Muslim. Sebab kita bukan terikat dengan Nabi kan, tapi kita terikat dengan Tuhan. Cuma Nabi ni adalah manusia biasa yang datang, yang nak ceritakan kepada kita, ini cara yang yang Allah suruh. Macam tu kan, dia punya, faham kan, dia punya beza kan. Jadi benda tu dalam ayat ni. Jadi kita semua, Nabi-Nabi semua datang, dia kena kata kepada manusia semua, hendaklah kamu menjadi orang yang terikat dengan Allah, orang yang terikat dengan Tuhan, bukannya terikat pada aku. Jadi ini Allah Ta'ala nak jawab kan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristian kan. Sebab orang Kristian kata ikutlah Jesus Christ Dalam bahasa Arab, orang Kristian ni dipanggil Masihi. Sebab apa dia panggil Masihi, tahu? Daripada Al-Masih, daripada perkataan Al-Masih kan. Jadi Al-Masih, Masihi. Jadi sebab apa? Jadi itulah, mana tak betul macam tu kan. Kita ni bukan Muhammadani. Kita ni adalah Rabbani. Walakin kunu Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu ngajar kitab dan juga apa yang kamu pelajari kan daripada Quran. Okey, baca daripada Quran. Jadi okey, pengajaran kat sini kan yang kita dapatkan bahawa kita ni mengajar orang kepada Tuhan bukan kita mengajar orang kepada diri kita kan, atau mengajar orang kepada apa yang kita nak. Maknanya bukan kita nak mengajar kepada ISK punya geruk lah,
Asy ke, ataupun jamak huruf punya geruk ke, jadi membesarkan nama kita tu kan. Akhirnya orang akhirnya menjadi ibad, menjadi hamba kepada nama-nama tu. Kita tak boleh, kita kena rabbani, bawa orang kepada Allah Jadi tak patut kita buat macam tu Setelah daripada kita ni faham Quran, faham nubuwah semua kan. Okey. Dan wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyin arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da antum muslimun. Dan dia tidak akan menyuruh kamu untuk mengambil malaikat-malaikat dan juga nabi-nabi sebagai tuhan. Sebab orang Kristian macam tu kan dia ambil macam seolah macam malaikat tu kan sebagai malaikat tu macam Tuhan juga So adalah malaikat-malaikat gambar-gambar dia kan, masa ada sayap lah, benda lah kan dalam patung-patung dia tu. Jadi benda yang besar yang perlu macam kena ikut kena mempertuhankan benda-benda tu. Arbaban ni Tuhan-Tuhan Okey. Kemudian ayat 81. Ayat 81 ni dia cuba Allah Taala cuba ceritakan ketika Allah Taala mengambil janji daripada nabi-nabi, bahawa dia kata lam ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum, kamu semua ni bila datang kepada kamu kan kitab dan juga hikmah, kemudian datang kepada kamu rasul yang membenarkan apa yang kamu bawa ni, maka janjinya ialah la tu'minun nabi wa la tansurunnah. Kamu hendaklah beriman dengan nabi tu dan kemudian hendaklah kamu membantu nabi tu. Faham tak ayat ni? Maknanya kan tidak ada nabi-nabi. Faham ke? Kau macam mana? Faham? Orang lain Jai macam mana Jai? Kurang. Dia cerita macam ni. Semua nabi-nabi yang Allah utuskan sebelum daripada Nabi Muhammad kan, semua mereka ni akan diminta janji, diambil janji oleh Allah. Janji dia ialah apa? Iaitu kalau datang seorang rasul nanti selepas daripada kamu ni maknanya kalau kamu masih hidup pada masa tu, maka kamu hendaklah beriman kepada dia dan hendaklah kamu membantu dia. Macam tu. Jadi rasul-rasul ni kan, mereka ni bila buat janji dengan Allah macam tu, tiba-tiba kalau mereka ni sebelum mati kan, mereka akan memperingatkan pengikut-pengikut dia bahawa kalau datang seorang rasul nanti, dan rasul ni akan membenarkan apa yang kita bawa, maka hendaklah kamu semua beriman tau, dan kamu hendaklah tolong dia. Jadi dia macam tu kan, dia berterusan satu generasi tunggu rasul tak datang kan. Dia macam tu. Jadi tiba-tiba sampailah kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian yang duduk di Mekah ni, duduk di Madinah ni. Tiba-tiba mereka jumpa rasul ni. Jadi sepatutnya apa yang patut mereka buat? Sepatutnya mereka ni kena beriman cepat-cepat dan hendaklah kena tolong rasul ni. Tapi yang berlaku ialah tidak macam tu. Tapi rasul-rasul dah buat janji macam tu semua. Qala aqrartum, kata Allah, kamu janji tak ni? Wa akhaztum ala zalikum isri, kamu nak ambil tak ni betul-betul ni apa yang ditegaskan tu kan, apa yang dijanjikan tu. Qalu aqrarna. Jadi semua rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad ni semua aqrarna. Mereka ni dah bersetuju dah nak ambil. Jadi dan begitulah setiap rasul-rasul, mereka akan tanya benda ni, perkara ni kepada anak buah dia selepas daripada tu. Kamu nak pegang tak benda ni? Jadi kamu nak beriman, kalau datang rasul kamu nak beriman dan nak tolong dia tak? Semua mereka kata akrarna. Jadi benda ni kan satu generasi akrarna, satu generasi akrarna. Dan mereka pun kata qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah kata bersaksilah kamu dan aku ni akan bersama-sama orang yang menyaksikan. Jadi maknanya Allah pun join sekali Tapi apa yang berlaku kan, mereka kebanyakan daripada mereka selepas itu tawalla. Bila datang betul-betul tawalla. Tapi adalah ramai kan orang-orang yang selepas daripada Nabi Isa, selepas Nabi Musa, yang telah ambil janji ni daripada Nabi Musa, dan ataupun yang ambil janji ni daripada orang yang telah mengambil janji daripada orang yang telah mengambil janji daripada orang yang telah mengambil janji daripada Nabi Musa. Macam tu kan. Tiba-tiba mereka ni berpaling. Jadi Allah kata, Allah bagi warning kan, man tawalla faman tawalla, siapa yang berpaling daripada janji itu, faulaika humul fasiqun, mereka itulah orang jahat. Macam tu jadi kita ni macam reflect ni lah untuk ayat ni kan, untuk kita kan tak, bahawa kita ni hendaklah janji. Kalau orang Arqam dia kata ayat ni ayat Mahdi tu lah semua tu kan, maknanya Mahdi ayat Al-Mahdi tu.
Imam Mahdi ataupun Imam Suhaimi kan tu. Kan dia ada kan dalam Arqam tu kan. Dia kata Imam Suhaimi yang mati di Singapura tu nanti akan datang untuk menjadi Imam Mahdi kan. Jadi dia pesan lah kepada anak buah dia tu. Jadi ah entahlah kalau dia tafsir ayat ni macam tu lah. Maknanya dia boleh tafsir lah ayat ni macam tu. Kita tak adalah kita. Kita tak bukannya tafsir dengan bukan tafsir dengan macam tu. Kalau bagi kita pengajaran daripada ayat ni ialah nanti kalau kata kamu balik kampung ni Medi balik Kelantan, nanti akan ada ikhwah akan jumpa awak semua kan. Jadi awak kena sama-sama lah buat kerja, kena tolong dia tu. Wala tansurunna. Itu kata akrarna tu, kami janji tu. ah, oh, macam tu barulah. Janji lah macam tu lah kan. Janji jadi jadi siapa yang berpaling jaga janji-janji. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasikun. Jadi kat sini kan ada satu ulama dalam muntolak asalnya, dalam muntolak dia tafsirkan ayat ni juga kan. Itu cuba tengokkan dalam perkataan la tu'minunna wala tu'minunna bihi wala tansurunna. Jumpa kan perkataan tu kan? La tu'minunna bihi wala tansurunna. Dia dalam ayat 81 tadi. Jumpa kan? Allah ni minta janji daripada orang-orang yang datang kemudian ni ialah dua perkara, iaitu beriman dan menolong. Betul tak? La tu'minun, hendaklah kamu beriman, wala tansurun, hendaklah kamu menolong, membantu. Jadi kat sini kan Syekh Ahmad Rashid dia buat explanation kan pasal ayat ni. Dia kata kita ni tak boleh beriman saja. Beriman saja tanpa menolong tak betul. Jadi maksudnya apa kat sini kan? Kita ni kena beriman dan menolong. Maknanya kalau kita sekarang beriman dengan apa? Beriman dengan Rasul Jadi kita kena tolong Rasul. Jadi kalau kata beriman tapi tak tolong, beriman dengan Islam tapi tak tolong Islam, jadi tak cukup tak lengkap dia punya ni. Sedangkan janji Allah kepada permintaan Allah daripada semua rasul-rasul dan nabi-nabi ialah bila kamu jumpa nabi tu hendaklah kamu beriman dan menolong dia. Jadi macam orang Islam sekarang ni macam beriman tapi tak menolong. Betul tak Macam tu lah ramai tak? Percaya maknanya percaya walaupun dengan kuat tapi tak menolong, jadi tak lengkap Dia kena percaya dan menolong. Okey ke? Faham Ya. Untuk Nabi saja? Macam mana? Tak faham. Ayat ni untuk Nabi saja? Tak dengar sangat. Mikrofon jauh Allah. Okey, nak tanya entah lah kan. Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari Nabi Allah, maknanya Nabi salah seorang daripada Nabi-Nabi itulah Nabi Isa lah tak? Okey. Dan Nabi Isa lepas tu mati tak? Tak sempat jumpa Nabi Muhammad tak? Jadi macam mana? Mestilah dia pesan kepada anak murid dia benda ni, kan? Automatiknya tak kena dia je. Kalau dia tak sempat jumpa dengan Nabi baru tu, so dia akan pesan kepada anak buah dia. Anak buah dia tiba-tiba tak sempat jumpa juga. Kan di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 571 tahun kan. Dah berapa generasi mati tu kan. Sebab itulah, ingat tak cerita Salman? Kalau you banyak tahu cerita kan, cerita-cerita sahabat, cerita sirah, cerita apa kan, you boleh link. Itu penting kita tahu cerita dan kemudian kita kena link. Tahu tak cerita Salman? Tahu?
macam mana Salman masuk Islam tak? Okey. Kan bila dia beriman, lepas tu dia pergi satu tempat, lepas tu tok guru dia mati kan. Lepas tu tok guru ni pesan kepada dia supaya pergi tok guru lain pula tak? Lepas tu sampai kepada last tok guru yang ketiga tu, tok guru tu kata, sebelum daripada tok guru tu mati, dia tanya tok guru, lepas daripada awak mati ni saya nak pergi belajar dengan siapa pula? Maknanya siapa jadi nakib saya? Gitulah lebih kurang kan. Jadi tok guru yang terakhir tu kata, dia kata kalau ikut masa lah ni, masa sekarang ni dah dekat dah ni seorang nabi akan lahir di tanah Arab tu. Dia cerita dah tanah dia macam ni antara dua bukit, lepas tu ada pokok kurma. Dia akan lahir kat situ. Jadi lepas tu dia mati kan. Dia mati, Salman pun nak pergilah ke tanah Arab ni. Tengah jalan dia ditangkap kan. Lalu dia jadi hamba. Bila jadi hamba, tiba-tiba dijual kepada orang Yahudi dekat Madinah tu. Dia tengok dah Madinah ni macam serupa macam tanah yang diceritakan oleh tok guru dia tu, oleh nakib asal dia tu. Bila duduk kat situ, tiba-tiba tengah-tengah kerja tu kan dia nampak Nabi kan. Tok guru dia bagi dah tanda-tanda Nabi tu. Jadi terus dia pun beriman dan wala tansurunna. Kemudian dia terus kan nak tolong Islam tu. Okey. Nak kait lagi dengan ayat ni ialah, kalau you tengok, you orang tengok surah Saf surah Saf. Surah yang ke berapa surah Saf ni surah yang ke berapa 71. Surah yang ke 61. Ayat dia ayat yang terakhir, ayat 14. Tengok dalam ayat tu kan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Tengok kan, yang pertama sekali amanu kan. Okey. Wahai orang yang beriman. Kalau kamu beriman saja tak cukup, kamu kena jadi apa? Kunu ansarullah. Tengok kan, perkataan dia sama, ansar kan. Nasara la tansurunah tu maknanya membantu Islam. Jadi dalam ayat ni kunu ansarullah, kamu dalam menjadi pembantu Allah. Jadi beriman saja tak cukup, dia kena jadi ansar. Faham Nampak tak? Betul. Nasrani tu asalnya ialah orang yang membantu Nabi Isa. Nasara. Betul lah juga, betul lah. Sebab macam ayat, ingat tak ayat yang kita baca hari tu? Surah apa itu? Yang cerita dalam gua. Suka hati awak ni. Taubah ayat 40 lah. Cuba tengok ayat Taubah surah yang ke-9 ayat 40. Suka hati je letak. Kalau cerita guru dalam guru terus. Jumpa dah. Tengok dia guna perkataan tu kan. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak mau tolongnya, nya tu ialah Nabi Muhammad maka Allah telah menolongnya. Jadi Allah ayat ni cerita kepada kita semua lah ni. Kalau kamu tak nak tolong, sudahlah, aku boleh tolong. Nak tahu, aku dulu pernah tolong dia. Tolong bila masa dalam gua. Macam tu kan. Jadi sekarang ni macam mengajuk lah. Jadi Allah tu macam apa ni, sebut kan, kalau kamu tak nak tolong, sudah mecok macam tu kan. Tak mecok Tanya tu Jai dengan Yusuf. Membontok faham tak Jai? Mecok. Tak faham?
Gini macam mak kita suruh kita ni, macam katakan okey lah, kita suruh basuh pinggang kata ni. Jai basuh pinggang Jai. Jai buat malah tu tengah baca Doraemon kan atas kursi. Kata Jai, ni tolong mak basuh pinggang ni. Tak dengar, tak dengar. Lepas tu tak apa, tak nak basuh sudah, mak pun pergi basuh sendiri. Lepas tu Jai pun marilah. Mari sibuk-sibuk pegang-pegang pinggan. Kata, tak payah. Tak payah. Macam tu lah. Itu mecok lah tu. Macam tu lah kot. Mengajuk tapi nak marah dan tak bagi kita buat. Jadi faham ayat tu, ayat 40 tu. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak nak tolong sudahlah, tak payah. Allah boleh tolong dia. Allah pernah tolong dia pun dulu masa dalam gua. Ingat tak? Sebab tu ayat ni cerita tu, ayat 40 tu. Jadi you orang ni nak kena faham Quran ni, kena faham dengan bahasa kampung kot baru boleh faham kot. Kena faham mood lah, mood ayat tu, faham tak mood Allah sebut macam ni, mood dia apa? Mood marah, mood mecok, mood nak beleter, mood mood apa dia. Tu nak kena, kalau faham tu faham lah sikit Quran ni, mudah sikit. Okey jadi boleh tak ayat 81 dan 82. Okey. Kemudian ayat 83, ni ayat ni penting, ayat ni. Ayat ni saya rasa masa kalau discuss asas-asas Islam tu dasar-dasar Islam ada kita bincang ayat ni, iaitu masalah apa ni, semua benda atas dunia ni ialah Muslim kecuali manusia. Baru ni kita ada sebut tak? Ada kan baru ni masa kalau you orang tak mengantuk lah, kat mana saya lupa tempat kot. Semua benda atas dunia ni adalah Muslim, cuma manusia saja yang tak Islam. Semua dua jenis, yang manusia dan jin, yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada dia untuk boleh nak Islam boleh, tak nak Islam boleh. Bukan boleh maknanya halal, diberi option, gitu. Option ni maknanya kalau dia pilih yang tak Islam, maknanya salah lah. Tapi dia boleh hidup juga tanpa tak Islam atas dunia ni, gitu. Maknanya dia boleh bernyawa, dia boleh apa kan. Tapi benda lain semua sekali Islam atas dunia ni. Jadi itulah. Jadi Allah SWT kata 83, afaghayra dinillahi yabghun. Ayat ni bagus kan, mesej dia kita boleh bawa ni, you boleh bawa kat adik-adik. Semua mesej daripada atas pun boleh bawa kat adik-adik semua ni kan, poin-poin dia kan. InsyaAllah you kalau baca Quran mana-mana ayat je, you buka je, insyaAllah mana-mananya ada mesej ni. Tapi yang penting tu macam mana kita ni nak guna mesej tu. Faham kita nak tahu macam mana mesej tu yang kita boleh guna, reflect mesej tu pada kita. Jadi kalau ayat 82 ni, 83 apakah mereka ini mencari selain daripada din Allah? Maknanya apakah mereka ni mencari selain daripada Islam maknanya. Okey. Afaghayra dinillahi yabghun. Orang ni Maghrib Isya ke macam mana ni? Tak Maghrib tak Isya ke ni? Ke subuh lah sana? Orang baru Maghrib. Antum. Ni baru pukul 6 sana So kita perhabis ayat ni kita perhabis muka ni Afaghayra dinillahi yabghun. Apakah mereka ni mencari selain daripada agama Allah? Mereka tu siapa? Mereka ni manusia lah Mereka orang-orang yang cari selain daripada agama Allah lah. Jadi lepas tu, sedangkan walahu aslama, sedangkan telah Islam man fis samawati wal ardi. Aslama tu maknanya tunduk kan. Sedangkan telah tunduk man fis samawat, apa-apa yang di langit, wal ardi dan bumi. Tau'an, sama ada secara sama ada secara tunduk, sukarela, wakarhan, ataupun secara terpaksa, secara kru, by hook by crew. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka semua akan dikembalikan. Okey. Jadi apa ayat ni? Ayat ni memberi
kefahaman lah kepada kita kan, bahawa sebenarnya semua selain daripada manusia ni, mereka ni Islam, tau'an dan juga karha. Maknanya nak ataupun tak nak, mereka ni tak ada pilihan. Mereka mesti Islam. Cuma Allah Ta'ala bagi peluang kepada manusia ni, boleh kalau tak nak Islam. Tapi bila mereka ni tak pilih Islam, Allah pelik lah. Jadi ayat ni ayat pelik pula. Muk dia apa ni? Muk pelik Muk pelik kata, uish, macam tu. Dia makna orang lain macam apa ni, kalau kita bayangkan macam ni kita ni semua nak masuk ke stadium berebut kan nak masuk. Kat pintu pagar tu ada siapa lah, mari. Tiba-tiba ada seorang tu main lawang angin mari canggah. Orang semua nak menghala ke sana, dia mari langgar. Apa mamak ni kata. Orang semua nak pergi berebut dapat duit tu. Kerajaan negeri Pahang bagi RM250 seorang. Dia tak nak pula, dia lari. Jadi pelik lah orang kata, tak nak ke? Orang lain semua nak tu. Macam tu. Tak lah. Awak ni ganggu saya nak buat analogi pula. Okey Ahmadi. Tapi faham kan dia punya tu kan. Jadi Allah Ta'ala atas dunia ni, mana lebih banyak, makhluk manusia ke jin, ataupun makhluk lain daripada jin dan manusia? Jin dan selain daripada jin dan manusia lebih banyak kan. Apa tak banyaknya? Pasti berapa? Tak dengar? Dengar ke? Dengar tak? Yusuf kena tambah lagi ni dia, line dia kena kuat lagi. Cara yang 400,000. Hello, dengar tak? Assalamualaikum. Dengar dah? Balik cerita ni. Cerita stadium habis dah. Jadi atas dunia ni, antara makhluk-makhluk manusia, jin dan juga yang lain-lain daripada jin dan manusia, mana lebih ramai? Mana lebih banyak? Mesti makhluk lebih banyak kan tak? Pasir di pantai berapa banyak nak bandingkan manusia? Bulan-bulan bintang-bintang di langit yang ada kata berapa bilion tu kan. Itu mana nak banding dengan manusianya. Jadi manusia dan jin sikit je sebenarnya. Jadi bila semua atas dunia ni semua, pasir, serangga, angin, daun-daun, semua benda tu semua tu, kucing, benda tikus yang duduk keliling rumah awak tu, semut, lepas tu yang duduk di Yusuf punya bantal tu kan, pijak-pijak tu kan, semua tu banyak tu. Berjuta, berbilion semua. Mereka tu semua sebab apa nak tanya? Pijak-pijak tu sebab apa? Suka makan darah orang. Tak boleh ke kerja lain makan buah ni ke, air mangga ke, dia sibuk duk minum darah kita? Sebab mereka ni memang patuh pada Allah kan. Mereka tak boleh. Mereka fikir dah. Kadang-kadang dia orang kata, kita ni tak nak menyusahkan Yusuf, kita ni nak minum. Yusuf boleh bubuh air dalam piring tu, kita pergi minum air tu dah lah, warna merah, tukar kan. Tapi tak boleh. Kalau macam tu dia tak Islam. Dia kalau minum darah Yusuf barulah Islam. Bukan darah Yusuf lah, darah manusia kan. Barulah dia Islam. Jadi dia Islam secara terpaksa. Dia tak boleh ubah dah benda tu. Jadi Allah SWT jadikan kita macam tu. Tapi tiba-tiba ada manusia tolak Islam. Itu yang pelik tu. Orang nak Islam belaka, dia tak nak Islam. Jadi Allah SWT kata macam tu. Jadi gitu kan. Maknanya kita ni sepatutnya kena faham bahawa apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita, iaitu Islam tu, itulah sebenarnya yang menyelamatkan kita, yang menjadikan hidup kita tu mantap, okey semua kan. Tapi bila kita tak ikut benda tu, maka dia akan jadi tak betul. Itu dianya pengajaran daripada ayat
83 Jadi insyaAllah kot kita, tak tahulah kita ni ada berapa minit je lagi ni sebenarnya. Nak bincang-bincang macam mana tak tahu. Kita sembahyang maghrib dulu ni. Yang masa sembahyang maghrib berapa? 10 minit Dah 10 minit Sembahyang situ ke sembahyang masjid? So berapa minit? Sebab saya kena keluar. Saya kena pergi meeting. Hmm, saya harap okey, jalan tak jam kot. Kalau tu 7.45 boleh kot insyaAllah. Oh. Oh. Semacam sekarang ni dah 7 suku. Oh. Bukannya 6 suku.